Saudara-saudari, jangan kita lupa sejarah. Kita pernah menang dan kita juga pernah kalah dengan teruk. Pada tahun 1995, DAP Perak dari 17 roket, kita kalah hampir semua. Tinggal sebatang roket saja di Sitiawan. Dari satu roket, kita membina tahun 1999. Kita menang satu parlimen 4 DUN. 2004, kita menang 3 parlimen 7 DUN. 2008, kita menang 6 parlimen 18 DUN. 2013, 2018, 25 roket, kita menang 100%. Ini adalah pengorbanan, sumbangan dan curahan bakti saudara-saudari sekalian. Without your sacrifices and contribution, we will not be what we are today. Demi membantu Pakatan Harapan mengambil balik kerajaan yang telah pun dicuri, dirampas oleh the backdoor Perikatan Government. Bukan Perikatan Nasional, tetapi Perikatan Nasional. Saya dengan sukacita mencadangkan, dan kita akan bincang dengan rakan-rakan kita, saudara Azmuni, saudara Fahash, keadilan dan amanah, supaya DAP diberikan luang dan peluang untuk bertanding sekurang-kurangnya 8 parlimen dan 20 DUN kerusi untuk membantu Pakatan Harapan memenangi semula SUK dan menuju ke Putrajaya. Kita mempunyai rekod pencapaian yang cukup membanggakan. Tapi demi menghormati rakan-rakan seperjuangan kita, saya cuma merayu dan mohon supaya Majlis Presiden Pakatan Harapan akan merestui hasrat kita, supaya kita dapat membantu PH kembali mengambil balik semula tampuk pimpinan kerajaan Malaysia tanah airku yang tercinta ini. Saudara-saudari, kita mempunyai atas bahu kita memikul tanggungjawab yang cukup penting sekali. Kerana pentadbiran kerajaan Perikatan Nasional jelas tiada kewibawaan. Malahan penggolakan dan kecelaluan konflik politik dalaman Perikatan Nasional membawa Malaysia ke kancah kemusnahan. Sejak langkah Sheraton pada tahun lepas, Malaysia sudah hilang sinarnya sebagai tarikan utama, destinasi utama pelabur asing. Buat pertama kali di sejarah, Malaysia dalam usaha menarik pelabur asing, kita kalah kepada Filipina. Jumlah pelabur asing yang datang melabur di negara kita telah susut 68.2% pada tahun lepas. Buat pertama kali dalam 17 tahun, Fitch International Rating has downgraded Malaysia credit rating for the first time in 17 years under the Perikatan Government. Selain daripada itu, jelas indeks anti-rasuah negara setelah kita cuba pulihkan di bawah pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan tahun lepas merupakan tahun yang menyedihkan. Bukan saja demokrasi kita dicuri, kerajaan dirampas. Di mata dunia, Malaysia juga kedudukan International Transparency Index juga menjunam dari tangga ke-51 jatuh ke 57. Ini mencerminkan betapa parahnya najis rasuah bermaharajalela di negara kita di bawah zaman PN ini. Selain daripada itu, undang-undang zalim diluluskan tanpa persidangan parlimen. Institusi parlimen digantung, undang-undang darurat dibuat tanpa dibahas, tanpa dibincang dan kemudian rakyat pula menerima hukuman. Pagi ini saya nampak tuan-tuan semua pakai mask. Kerana sekarang harga mask, harga tidak pakai mask, ini topeng muka sangat mahal. Oh, ada special effect.
Ini special effect untuk supaya tahu siapa tak tidur. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, mulai minggu ini, kerajaan PM memperkenalkan ordinan darurat, tak pakai topeng muka, bukan denda RM1,000. Harganya sampai ke RM10,000. Jika pakai mask, nampak hidung pun boleh dihukum RM10,000. Jika dihadap ke mahkamah, denda maksimum boleh sampai ke RM100,000 atau masuk penjara 7 tahun. Hari pertama undang-undang zalim ini dilaksanakan, sudah ada 330 orang rakyat Malaysia dikenakan denda. Satu hari kerajaan kutip RM3.3 juta. Dan dalam tangan saya ada satu saman di sini. Cuma bergambar sahaja, saudari ini telah pun dikenakan kompaun RM10,000. Kita tahu kezaliman ini tidak boleh dibenarkan. Oleh kerana itu, DAP Perak sudi menjadi pelopor harapan kita hari ini menubuhkan pasukan peguam yang diketuai oleh Senator Ngah Hock Chye dan A. Siwan Nation. 11 orang peguam akan tampil ke depan untuk membela rakyat yang dizalimi. Sesiapa orang miskin sekiranya dianiayai, boleh datang ke ibu pejabat DAP Perak. Majlis pasukan peguam DAP akan menjadi pembela keadilan. We want to turn the oppression to the oasis of freedom and justice. Jangan kita biarkan orang zalim terus bermaharaja lela. Ini bukan Malaysia yang kita kenali. Saudara-saudari sekalian, sejak tahun lepas, kerajaan PN, pertama, mereka mencuri demokrasi. Kedua, mereka merampas kerajaan. Ketiga, mereka menggantung parlimen. Keempat, mereka laksanakan undang-undang zalim. Saya yakin, satu demi satu ketidakadilan, satu demi satu pelaksanaan undang-undang antara dua tajak yang tidak adil ini, rakyat Malaysia akan bangkit semula melakukan tsunami politik menggulingkan kerajaan Pakatan Perikatan Nasional. Saudara-saudari sekalian, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua, khususnya tahun lepas. Apabila negara kita dilanda oleh wabak COVID, ramai yang menampil ke depan untuk membantu. Pasukan DAP Perak telah menjelajah ke seluruh negeri, dari bandar ke desa, dari kampung ke estate, dari orang kampung orang trek asli sampai ke mana-mana pelusuk. Kita telah melakukan misi bantuan rakyat lebih 150 hari. Kita melancarkan misi bantuan secara besar-besaran. Lebih 500,000 topeng muka kita edarkan. Lebih 50,000 kotak makanan kita edarkan. Lagi banyak lagi bantuan yang telah pun kita edarkan kepada semua. Membuktikan parti DAP adalah parti dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. We are the party from the people, by the people and for the people.